lengahkan masa, saya jemput speaker hebat kita untuk berkongsi. PCM Koi Sofia, the time for you. Okey, beri tepukan yang gemuruh untuk speaker hebat kita. Halo. Wah, so mari kita memberikan nombor 2 untuk terima kasih MC saya malam ini. Okey tak? So MC saya malam ini cantik kan? Cantik. So ini hari kita nak kongsikan tips untuk cantik juga, betul tak? So di Forever kita akan menjadi semakin cantik. Okay, so tahu tak ini hari saya nak share apa tajuk. So percaya semua orang pun dapat poster kan? Itu face mapping dengan face contouring punya talk. So talk ini anda pernah tak dengar talk yang berkaitan dengan tajuk ini? Siapa pernah dengar ataupun siapa tak pernah dengar? Anda pun boleh komen ataupun tak tahu langsung. Apa ni, apa benda ni, poster ni tulisan apa, tak pernah jumpa pun. Ya, tak pernah. Okay, so nak ambil tahu tips kan ini malam. So anda kena sediakan nota, sediakan pen, okay, dan apa? Anda perlu sharekan link saya kepada kawan-kawan anda. So sebab yang ni kan pun boleh membantu ramai orang kan untuk keep, okay, untuk maintain kecantikan. Siapa tak suka cantik? Angkat tangan. Boleh tulis angkat tangan di sana. Okay, so kalau anda jaga beberapa minit saja setiap hari, so anda boleh nampak muda 5 tahun daripada tahun asal. Siapa nak? Siapa nak? 5 tahun lebih muda. 10 tahun lebih muda. Wow. Okay. So jangan melengahkan masa. Saya sekarang sharekan I punya itu slide. Ini dia. Okay. So yang pertama, sudah sedia ke belum? Kena share kepada kawan-kawan semua. Sekarang kena share link. So ajak mereka cepat masuk Zoom. Okay. Yang ni muka. Ini hari topik memang menarik. Okay. So memang ramai orang tertanya-tanya, apa sebabnya? Okay, pimples ataupun jeragak, kenapa asyik keluar kat sini, asyik keluar kat sana, betul tak? Ataupun tempat yang sama, kenapa? So dia mesti ada sebabnya. Okay, kalau tengok dari segi gambar raja ini, you boleh nampak kan kita mula dari mana? Kita mulakan dari mata. Okay? Okay, so kalau mata kan, you boleh sediakan satu cermin, okay, depan anda. So di mata kan, mata putih itu ada tak warna kuning-kuning? Kalau warna kuning-kuning, so you kena berhati-hati. Kenapa? Sebab berhati-hati itulah. So maksud berhati-hati dengan hati liver anda. So mungkin anda selalunya lewat tidur, mungkin masa pukul 1, 2, 3 baru nak tidur. Okay, ataupun selalu makan makanan yang berkolesterol tinggi. Sebab yang ni akan menjejaskan kesihatan hati kita, iaitu liver. Bukan sakit hati itu hati yang tu liver. Liver kat bawah dada sebelah kanan. Itu tempat hati kan, dia tersimpan dalam tulang rusuk dalam. Sebelah kanan. Okay, so kalau mata putih itu sudah semakin kuning, anda kena berhati-hati dengan kesihatan hati. So ada tak? Ada setengah masa kan kening kita akan keluar pimples. Ada kan? Sakit kan? Kening kita, itu orang kan mesti banyak fikir. Selalu fikir, tak tahu apa dia fikir. So that's why you biar kening sini kan akan keluar pimples. Kadang-kadang you imbas kembali. Adakah anda ada tak banyak fikir? Lepas tu kalau sebab yang kedua mungkin pun kesihatan hati ataupun hempedu. You kena perasan bila lepas you makan kan ada tak rasa macam rasa kembung. Tapi bila you pergi check bukan gastrik, bukan kembung perut, tapi bila anda makan kenyang macam tak dapat hadam. Okay. So dulu so kalau nampak ada masalah macam ni kan, anda sudah tahu apa sebabnya, anda boleh selesaikan. Okay, so ada tak
selepas itu belakang kening kan, tempat kita panggil tempat apa? Tempat masaj sini. Itu tempat kuil ke? Kalau English kan temple, ini tempat temple. Okay, so tempat ni pun ada orang keluar pimples kan, asyik keluar tempat sini je. Kenapa? So kebiasaan ataupun kebanyakan orang lah kalau keluar pimples kat sini, kemungkinan dia makan terlalu banyak makanan proses. Apa tu makanan proses? Mungkin fast food ke, okay, ataupun itu makanan dalam tin ke, ataupun benda-benda yang lepas apa? Jeruk lah. Itu makanan yang sudah letak lama sana, banyak letak gula, banyak letak itu garam. Okay, so benda macam ni pun tak sihat untuk badan kita. Ataupun sausage, nugget, fish ball. Benda macam ni pun dikira makanan proses. Okay, so yang ni kan kalau asyik keluar di tempat sini, maksudnya sebab hati adalah tempat untuk detox kan. So kalau makan terlalu banyak makanan yang proses, so mungkin akan keluar pimples banyak kat sini. Okay, so kalau selalu keluar pimples kat tepi rambut sini kan, tepi rambut sini kan, tepi-tepi, semua tepi-tepi ni, mungkin anda dalam keadaan yang tekanan tinggi. Stres sangat tu. Biasanya siapa stres? Itu cikgu lah, accountant lah, betul tak? Ataupun duit terlalu banyak, stres pun ada. Okay, so stres, so sini pun akan keluar banyak pimples. Okay, so selain stres, so mungkin itu pundi hempedu pun kena jaga. Kalau you tak ada rasa, kalau lepas you makan tak ada rasa macam tolak-tolak ataupun kembung susah, rasa susah tu, itu bukan masalah hempedu. Okay, so mungkin stres. So kalau banyak jerawat kat kepala macam mana? Kalau jerawat banyak kat kepala, so mungkin cara pemakanan anda terlalu berminyak ataupun you punya kulit kan, yang roma kepala kan, itu rambut, dia keluar terlalu banyak minyak, so menjadikan dia tersumbat. So that's why, ataupun shampoo tak sesuai. Ataupun kalau anda sedang baru saja guna shampoo forever, so mungkin ini akan terjadi juga. Sebab itu shampoo forever kan, dia akan membawa semua chemical keluar. So mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun tengok keadaan serius, okay? Kalau tempat sini kalau tempat sini masalah hempedu ataupun saraf, macam tadi sistem saraf ialah dalam keadaan stres, betul tak? Okay. So kalau di sini ada tak setengah orang pimples selalu keluar dahi sini banyak punya, ada tak? Yang ni berkaitan dengan sistem penghadaman. Sistem penghadaman. So maksudnya bila you makan tu, makan tak ikut masa ataupun bila tak makan, bila makanan sedap you makan banyak kan. Itu cara gaya hidup tak bagus. So sini itu sistem penghadaman tak bagus ataupun you ada masalah sembelit. Kena check. Adakah anda pergi buang air besar tu, bukannya air selalu ada buang air besar masuk tak ada sembelit. So sembelit maksudnya yang pertama selalu sehari mungkin setiap hari kena pergi toilet buang air besar 1 hingga 2 kali. Okay. Ataupun ada setengah orang kata ada I setiap hari pun pergi toilet buang air besar. So you kena perasan bila you buang air besar tu, itu najis ada tak lekat pada itu mangkuk toilet. Kalau selalu itu najis lekat pada mangkuk toilet itu pun bermaksud you punya usus tak cukup bersih. Pun kira sembelit juga. Okay, bila anda, sebabkan kita pergi buang air besar, kita kena guna tisu dulu, baru guna air kan, ataupun terus guna air, sebab asalkan last kali kena guna air, betul tak? Tapi bila anda guna tisu tu, bila you masa tu lap, you nampak kotor, maksudnya pun tak cukup bersih. Okay, so lepas tu kena cuci dengan air macam tu lah kan, ataupun orang tu selalunya tak cukup tidur. Okay, dan you ada nampak tengah-tengah sini, tengah-setengah sini, okay, di tengah kening sini ada tak you jumpa salah mungkin somebody kan, tempat sini kan tengah kening sini merah sangat ataupun banyak pimples kat sini. So biasanya orang tu kan
mungkin selalu lewat tidur. Selain itu, dia juga suka makan benda pedas-pedas, pedas dari makanan yang tak natural. Kalau cili merah pedas yang original tu, yang tu vegetable kan, itu sayur-sayuran, itu cili, boleh makan. Kalau you selalu makan benda macam chili sauce ke ataupun tom yum, Maggi ke apa, selalu makan benda yang panas-panas tu, macam goreng ke atau keropok ke, you akan perasan tengah sini akan merah dan banyak pimples keluar kat sini. So maksudnya badan terlalu panas sehingga tempat sini sangat merah. Okey? So seterusnya bawah mata sini, ni nampakkan bawah mata sini, gelang mata hitam sini, ada setengah orang dia warna dia bukan hijau-hijau, dia macam warna kebiruan. Okey? So kalau you nampak macam macam mana puffing, puffing panggil apa? Swollen macam bengkak, macam ada bengkak sikit kan bawah sini. Okey? Ataupun kebiruan-biruan, so badan dia terlalu banyak angin. So you kalau banyak angin, you kena keluarkan angin lah. You banyak minum aloe vera, okay, campur dengan madu lebah. Bengkak bawah mata macam eye bag dia banyak besar, okay, sehingga you nampak macam kebiru-biruan. Itu masuk badan banyak angin, okay. Ataupun kena cari mak andam untuk urut-urut ke. Jangan selalu tidur lantai. Kalau tidur lantai ataupun lewat mandi malam pun juga akan masuk banyak angin. Okey. Lepas tu ya makan garlic pun boleh. Okey. So ataupun masalah buah pinggang. Masalah buah pinggang mungkin sini kan juga akan gelang mata hitam ataupun resdung. Orang yang resdung memang gelang mata hitam dia kuat sangat juga. So that's why orang yang macam ni, you jangan haraplah selalu sapu eye cream boleh sembuh ke macam mana. So you kena tengok masalah dalam tu dari mana. Okay? Okay, ataupun kembung, banyak angin kan sampai ada setengah orang kembung perut. So that's why bawah sini kan I tulis perut. Okay. Lepas tu ini tulang hidung sini kan dia memaparkan kesihatan jantung juga. Okay, so ada setengah orang dia tak cukup oksigen kan. Okay, jantung dia okay, pump betul tak pump darah. Kalau tak cukup oksigen, you akan nampakkan sini pucat. Okay, hidung sini nampak pucat, kusam. Okay, kalau dia ada asma, mungkin sini kan dia akan nampak biruan hijau. So orang yang you perasan orang yang ada asma kan, dia punya hidung sini dia nampak macam biruan hijau. Okay. Lepas tu ada tak banyak itu blackhead. So kalau ada blackhead, anda kena perhati. Okay, suasana anda banyak habuk ke tidak? Akan menjadikan jantung tak berapa sihat. Okay. Lepas tu kalau ada masalah hati juga, you akan perasan ada setengah orang ada jerangkat di sebelah, betul tak? Jerangkat kecil sampai besar. Okay, so kemungkinan pertama orang tu mungkin sudah makan mungkin 10 tahun, 20 tahun itu pil ubat apa? Rancang. Okay, so makan pil ubat rancang pun akan menghasilkan banyak itu jeragat yang keluar timbul dari sebelah sini. Ada setengah orang serius sampai dua belah pun ada. Okay. Ataupun dia ada fatty liver. Tahu tak apa maksud fatty liver? Fatty liver maksudnya itu lemak terlalu banyak, okay, sehingga dia balut itu hati, okay. So dia akan melemahkan fungsi hati juga. So dia juga akan nampak kelabu. Warna bukan coklat, dia warna kelabu macam grey color. Okay, warna grey color. Okay. So lepas tu biasanya kalau masalah hati di sebelah kiri kita, sebelah kiri hati, sebelah kanan ialah peparu. Okay, so peparu kan kalau setiap kali kalau pimples kat sini, mungkin orang itu kurang bersenam, kurang exercise. So dia perlu banyak exercise supaya paru-paru dia semakin sihat. Okay. Okay. Lepas tu
Okey, usus besar. Ada tak? Ada setengah orang kan selalu keluar pimples kat sini. Tepi-tepi hidung bawah kan ataupun tepi atas mulut bibir sini. Okey. So sini pun memaparkan masalah itu usus besar. Usus besar maksudnya apa? Mungkin kurang buang air besar, okey. Sebelit juga. Okey, itu sistem penghadaman jugalah. Masalahnya. Dan bibir, ada setengah orang kan dia tanya, kenapa I selalu pakai aloe lip dah ataupun Vaseline dah ataupun banyak masalah banyak produk yang yang melembutkan bibir kan, kenapa tak sembuh, selalu mengelupas, selalu crack, pecah, kenapa? Okay, so biasanya kalau you guna aloe lip dia akan sembuh kalau kering biasa ataupun propolis cream pun boleh sapu. Kalau you asyik sapu tak sembuh-sembuh, maksudnya perut dia pun ada masalah. Perut dia, sistem penghadaman dia tak bagus. Dia mungkin ada masalah gastrik ke, kembung perut ke. So menjadikan dia punya bibir kan semua pecah. Merah-merah, sangat sensitif. So orang yang macam ni dia kena banyak makan probiotik, aloe vera campur madu lebah. Kena tuning balik dia punya sistem penghadaman ataupun usus kecil. Okay, usus kecil dia penyerapan dia sudah kurang. So dia akan keluar pimple sini ke dekat bibir sana. So I nampak kan pimple dalam hidung macam mana? Dalam hidung, biasanya kalau pimple dalam hidung kebanyakan adalah panas, badan sangat panas. Okay, ataupun resdung. Maksudnya badan kita sedang radang. Okay, dia akan keluar kat sini dalam. Okay, sangat sakit dia. Okay, ataupun kurang tidur. Okay, kalau panas kan radang, kalau badan kita radang, dia akan biasanya keluar dalam hidung, keluar di sini, atas dahi, okay, ataupun bibir sini. Okay. Lepas tu, kalau dagu, ada orang tanya dagu, apa masalahnya dagu? So kalau dagu sini tak kira perempuan ke lelaki, kalau pimple sini ada berkaitan dengan hormon, sistem peranakan. So kalau perempuan mungkin periodnya tak begitu bagus, tak cantik. So kalau lelaki kena jaga prostat. Okay, so perempuan banyak hormon, tak semestinya lelaki tak ada hormon. Lelaki kurang daripada perempuan je, ada hormon juga. Okay, kalau rahang sini, bawah sini kan, bawah sini banyak pimples, maksudnya limfa sistem itu tempat yang buang toksik itu sudah sumbat. Tempat sini. Okay, so kena banyak urut-urut lah. So that's why ini hari, I nak bagi tahu tips macam mana nak buang toksik dalam dengan keadaan di rumah, tak perlu pergi spa ke macam mana kan. Okay, so last kali. Okay, so kita kenapa? Kita punya telinga akan keluar pimples juga. Okay, ada setengah orang, kenapa telinga keluar pimples juga? Yang pertama, you kena jaga kebersihan dulu. Ada tak you selalu tak cuci telinga masa mandi, betul tak? Okay, ataupun masalah buah pinggang. Masalah buah pinggang mungkinnya dia selalu sakit pinggang kan. Okay, bukannya masalah buah pinggang untuk sesuatu orang. Ada setengah orang dia selalu sakit sakit pinggang, rasa lesu selalu, dia pun mungkin akan keluar banyak pimples kat itu telinga. Ataupun adakah dia allergic kepada sesuatu kosmetik ataupun sesuatu produk rambut ataupun allergic kepada sesuatu skincare. Banyak faktor yang kita kena timbang. Okay. So kalau ada jerawat di ketiak, ketiak pun ada pimples. Okay, so you bayangkan tempat ketiak tu adalah tempat apa? Tempat ketiak itu adalah tempat buang toksik yang sangat-sangat penting. Kalau tempat itu ada keluar jerawat, so anda kena jaga-jaga pembuangan toksik anda. So you kena menambahkan itu pembuangan toksik. So dari segi buat senaman, kena cek deodorant anda guna adakah organik ke tidak. So kalau anda guna deodorant, bukan jerawat tak keluar saja. Okay, ketiak warna hitam kelabu pun akan jadi cerah. Okay. Okay, so tadi I ada tengokkan banyak kat bawah rahang. Rahang sini tempat yang buang toksik tu.
So ini hari buat punya itu contouring massage, boleh membantu buang toksik di muka. Okay, macam mana buang toksik sebab untuk mempercepatkan limfa, fungsi limfa kita. Okay. Okay. Selalu kembung perut macam mana? Kalau kembung perut, you kena banyak minum aloe vera campur itu madu lebah. Okay, kena cari your upline. Okay, kurangkan makan makanan yang tepung putih, kurangkan makanan berminyak, kurang makan makanan yang proses. Okay. Kat leher keluar pimples. Kalau leher keluar pimples, kena jaga kebersihan lah. Mungkin you allergic kepada habuk ke, kain ke, itu bantal ke, ataupun handphone ke, pun banyak bakteria. Okay? So kita next for kalau jeragat anda kena buat mask dengan tuning badan. Minum aloe berry nectar, vitamin C, pomestin. Ini semua boleh mencerahkan jeragat anda. Okay, dengan buat mask. Okay. Nanti ya, sebab terlalu banyak soalan, terlalu banyak ramai orang suka topik ini kan. So biar saya teruskan. Okay, memudahkan. Okay, so sekarang kita kena cek. Lelaki boleh belajar kan, kena cek period. Okay, perempuan macam mana, warnanya, baunya, bentuknya, simptom. Okay, so biasanya kalau period, okay, warna merah ataupun warna merah segar, so simptom dia normal. So kalau maroon color sikit, maksudnya dia sudah ada sikit hormon tak seimbang. Okay, hormon tak seimbang. Okay, kalau merah cerah, okay, maksudnya rahim dia lemah. Kenapa? Kalau warnanya tak cukup merah, yang belas kali kan, kalau orang merah cerah, you tak peduli dia, you tak banyak makan bee pollen, itu vitamin C, aloe vera gel, yang ataupun B12 untuk menambahkan itu sel darah merah, dia akan menjadi hemoglobin rendah. Maksudnya sel darah merah tak cukup. So kalau sel darah merah tak cukup, bila you datang period tu, mungkin dulu 7 hari, lama-lama dia akan jadi 5 hari, 3 hari, 2 hari macam tu sudah stop. Ataupun warna tu dari merah akan jadi coklat hitam. So that's why orang yang macam ni, anda perlu banyak-banyak clean night ataupun aloe egg. Okay? Aloe egg. Nanti I akan ceritakan apa itu aloe egg. Okay? Lepas tu, makanan pantang larang untuk wanita. Okay, yang pertama nenas. So tak semestinya nenas tak sesuai dengan semua orang. So memang nenas banyak enzim yang bagus, antioksidan untuk badan kita. Tetapi mungkin bagi setengah orang juga ada yang tak sesuai. Masa datang period jangan makan nenas, sebab ada bagi setengah orang dia bila datang period kan dia makan nenas, dia akan banyak jadikan itu period banyak, darah keluar banyak. Ataupun sakit perut. Ada setengah orang tak rasa macam ni. Okay. So minuman gas ataupun minuman sejuk ataupun teh. Yang ni benda kan pun juga akan menjadikan senggugut serius. Okay, senggugut serius. Chili, makanan pedas. Yang ni pun bergantung kepada orang. Ada setengah orang boleh, ada setengah orang tak boleh. Kalau nak makan pedas, cuma makan itu chili yang natural, jangan sintetik proses punya. Okay. Lepas tu ais krim. Kenapa? Ais krim tak salah, cuma dia sejuk je. Okay, so ais krim ni boleh makan tapi kurangkan lah, ataupun air batu ke kena kurangkan sebab tak bagus untuk perempuan punya hormon lah, untuk sesuatu orang. Okay, so ada nampak juga pakai Infinite dah 2 bulan, bintik-bintik kecil keluar banyak. Okay, so yang ni mungkin adalah tindak balas mula-mula. So anda kena rajin buat mask juga. So anda boleh cari mana-mana saja. You di Facebook sana, you klik kan. Itu hashtag 10 days beauty mask challenge. Anda boleh nampak ramai orang buat mask. So yang tu challenge boleh buat tiap-tiap hari. So semua kan muka akan jeragat akan pudar, okay, pimples akan kurang. Okay, so nanti kan
you kena tanya upline anda macam mana nak buat ini mask, ataupun nanti saya akan cerita, ataupun anda kena saksikan episod yang pertama saya ceritakan itu tips kekal cantik. Okey, nampak tak yang ni? Bibir pecah di sudut tepi, perut radang. Okey, lepas tu perut bengkak, pilih makanan yang senang hadam. Nampak tak? So kalau macam ni, anda sapu itu lip balm ke apa ke tak jadi pun, sebab memang dari masalah dalam. Okey, masalah kembung perut, gastrik semua kan akan menjadikan macam ni bibir dia pecah, ataupun pimples sekeliling bibir, usus dan perut radang. Nampak tak macam tadi yang katakan? So bibir rekah macam mana, berdarah. So you boleh sapukan aloe vera jelly campur propolis cream. Waktu tidur ke ataupun pagi ke, you boleh campur letak dalam itu kontainer kecil ke. Okay, you boleh sapu dan banyak minum aloe vera gel. Okay, kalau ada madu lebah, campur madu lebah. Kalau tak ada, minum aloe vera gel selepas makan. Minum selepas makan, kan ada masalah perut kan, kena minum aloe vera gel selepas makan. Okay. Ada tak orang bibir kelihatan putih, tak cukup sel darah merah? Ada kan, tak cukup sel darah merah. Dia orang kan tak boleh buat senaman yang kuat. Kalau tidak, dia orang akan pitam. Okey, rasa cepat letih. So orang macam ni kena banyak minum aloe vera juga, madu lebah, pea pollen dengan aminotin susu. Okey. Bibir merah, kalau yang nampak orang bibir merah sangat kan, maksudnya badan dia sangat-sangat panas. Okey. Badan dia radang, muka merah, muka dia merah sentiasa, okey, dan bibir dia merah juga. So orang macam ni kan, you sudah tahu badan dia sangat panas. Dan selalunya keluar ulcer mulut macam mana? Perut juga panas, ataupun bakteria, infection dari bakteria. Okey, so kena jaga kebersihan, kena selalu gosok gigi dengan itu Forever Tooth Gel kan. Okey, Forever Tooth Gel, ubat gigi Forever, you boleh sapu je kalau ada ulcer, cepat sembuh, cepat kering. Kalau sakit gigi, rahang, gusi, semua boleh sapu, okey. Itu Forever Living punya itu Tooth Gel. Okey. Gigi senang rosak, selalu rosak, osteoporosis. Orang yang macam ni, dia kurang zat kalsium. Okey, kalau gigi selalu rosak, you kena banyak makan kalsium. Okey, buah pinggang bermasalah lemah. Kalau buah pinggang bermasalah dan lemah, anda kena tengok YouTube Profesor Aziz kan, kat YouTube Datuk Desmond. You kena cari talk Profesor Aziz, tahu lebih lanjut. Okey, so kita punya gusi selalu bengkak pun masalah perut juga, sistem penghadaman. Okey, gigi berdarah, ada tak? Ada selalu orang kan, gosok gigi saja berdarah, semua mangkuk kan, besin air semua darah. So that's why you kena banyak guna juga, okay, Forever punya Tooth Gel. Yang ni sudah membantu ramai orang dah, okay. Tu kalau pada orang tu kita pegang rasa panas tu macam mana? Mungkinlah kalau orang tu rasa bila pegang dia panas, so you kena tanya dia, adakah dia selalu keluar ulcer ke, ada masalah sembelit ke. You sudah nampak dah itu muka, itu bibir merah, itu muka merah, macam tu. Okay. Kalau you tengok kan orang punya muka, itu warna muka kan, kalau muka dia nampak hijau-hijau, adakah muka orang warna hijau? Bukannya hijau habis. So you nampak macam slightly macam hijauan. Itu maksudnya hati ataupun hempedu dia lemah. Sistem toksik dia sudah kurang. Okay. So tahu macam mana tengok. Kan ada setengah orang you tengok dia kan, dia itu warna kulit dia macam hijau-hijau sikit. Tadi saya katakan kalau muka dia asyik merah sangat kan, itu ada berkaitan dengan masalah pengedaran darah ataupun masalah jantung. You akan perasakan orang yang ada tekanan darah tinggi, muka dia sentiasa merah. You nampak macam cantiknya, muka merah sangat.
macam pink, semua muka pink. Okay. So mungkin kemungkinan bukannya mesti ya, kemungkinan dia ada tekanan darah tinggi ataupun badan radang, panas, sentiasanya orang yang sentiasa keluar itu ulcer punya orang lah. Okay. Lepas tu ataupun orang tu you nampak kulit dia kuning, macam ada kuning-kuning sikit. Dia ada masalah berkaitan dengan sistem pencernaan. Mungkin gastrik ke, kempung perut ke, okay. Ataupun asid banyak ke, orang muka nampak macam kuning-kuning sikit. Okay, so kalau yang ni putih maksudnya pucat lah, kita selalu kata kan, warna putih. So pucat mungkin sel darah merah tak cukup, okay, oksigen tak cukup, itu maksudnya peparu. Kesihatan peparu dia tak begitu sihat, kena banyak exercise dari 1 minit hingga 2 minit. Orang macam ni, you jangan panggil dia 30 minit exercise, nanti dia pengsan, okay. Kena 1 minit, 2 minit, 3 minit macam tu tambah. Kalau you nampak orang yang sakit buah pinggang, kalau you pernah jumpa orang yang sakit buah pinggang, you akan nampak muka dia yang sudah kronik dah. So muka dia memang nampak hitam dah. So itu masalah buah pinggang. Okay? So ini dia. So dapat tak itu tips? So sekarang kan, you kena kerja kawan-kawan, masuk Zoom untuk belajar. Untuk tahu lagi, okay? Dengan banyak-banyak informasi lagi. I nak bagi banyak informasi lagi, nak tahu tak? Okay? Tekan 333 ataupun semua orang sedang tekan share link, kena panggil orang masuk Zoom dah. Betul tak? So kena bagi tahu kawan. Okay? So sekarang I nak sharekan itu human body energy. Maksudnya setiap orang, okay, dia pun ada satu jam di dalam badan kita. Macam mana cakap? Okay. Anda selalu dengar masa pukul 11 hingga pukul 3 tu adalah hati kita kerja, betul tak? Itu masa kena tidur. Kan? Ada pernah tak? Pernah tak dengar macam ni? Kalau pernah, anda tekan pernah. Okay? So inilah jam setiap orang. Okay, kena tidur, kalau boleh tidur sebelum pukul 11. Kalau boleh lah kan. Zaman sekarang mana ada orang tidur awal sangat. Banyak happy hour kat rumah dah sekarang. Okay, so mari kita cakap kan. Pukul 11, kita start dari sini. Pukul 11, apa organ badan kita bekerja? Nampak tak apa ni? Siapa tapak teka? Sebab ini English kan, bahasa Mak Saleh. Apa ni? Gallbladder. Hempedu. Masa pukul 11 hingga pagi 1 ni adalah hempedu kerja. So that's why masa ni anda kena tidur lena dah. Kalau anda tak tidur lena, dia tak akan kerja. So ini masalah hempedu dia kerja. Kena kasih dia overhaul. Kalau you tak tidur, dia tak dapat overhaul. So that's why banyak toksin, banyak benda yang berkumpul kat sana, dia tak dapat kerja. So that's why ini masa paling ramai orang makan kat luar, betul tak? Ini masa paling ramai orang cari makanan. Sebelum kan tidur sangat lapar, nak makan pukul 11 biasanya. So that's why kalau anda tak nak hempedu tak sihat, you jangan makan. Okay, pukul 11. Kalau nak makan, minum susu protein ataupun apple hijau. Ramai orang sekarang, orang muda, dia potong hempedu disebabkan itu tube hempedu sudah tersumbat. Okay? Okay. So apa lagi? Pukul 1 hingga pukul 3, siapa yang kerja? Ramai orang tahulah ini liver, hati. Okay? Hati kerja. Masa ini anda kena tidur lena. Kalau anda pejam mata saja, dia pun tak kerja. So that's why banyak toksin akan kumpul kat sana setiap hari. Semakin sikit-sikit jadi bukit. So kerja itu liver adalah buang toksin, dia tolong burn fat, dia simpankan itu glycogen supaya bila kita lapar dia akan menjadikan glukos untuk badan kita untuk menghasilkan tenaga. So kalau dia simpan terlalu banyak pun akan menjadikan fatty liver juga. So kalau anda nak kurus ke, nak buang toksik ke, nak apa-apa ke, kalau boleh free punya.
tidur sebelum pukul 1 hingga 3. Okey, free punya. Okey. Kena tidur. Air pun minum free punya. Air boleh meningkatkan sistem metabolisme badan juga. Ramai orang free punya dia tak mau, minum air tak mau, tidur awal tak mau, free punya tak mau, betul tak? Okey, kalau suruh nak jaga dengan suplemen mahal, orang kata. Mahal. So free dia tak mau. Kalau sudah bagi tahu penyelesaian cakap mahal, kan? Kena tukar konsep dah. Okey. So ini hari lepas dengar kena tidur awal. Okey, bangun pagi sikit. Pukul 5 sudah boleh bangun, okey? So apa lagi? Okey. Pukul 3 hingga pukul 5 pagi, okey? So ini darah akan jalan di paru-paru. Jalan di paru-paru. So kalau tidur masa ini banyak, okey, kulit warna pun akan cantik. Okey. So biasa pencuri suka datang pukul 3 hingga 5. Kenapa? Sebab ini masa kan darah pergi ke paru-paru, dia akan menjadikan kita tidur lena sangat. So that's why pencuri suka datang masa ini kalau dia ada belajar. Kan? Ini masa baru paling ramai orang tidur lena. Kalau selalu bangun masa ini kan, orang tu kemungkinan besar kan dia tenaga oksigen tak cukup untuk badan dia. So that's why dia selalu bangun pagi ini untuk kencing ke atau tengok phone ke. So kena take note So kalau selalu bangun pukul 3 hingga 5 ni kena buat exercise. Okey, buat exercise, jangan exercise sebelum tidur kena pilih masa juga. Okey? So selalu ataupun orang selalu kalau selalu orang bangun masa ini kan, jangan smoking, jangan smoking dah sebab paru-paru sudah lemah, tak cukup oksigen. So kalau you smoking lagi teruk. Okey? Apa lagi? Pukul 5 hingga pukul 7. Ini masa yang paling bagus untuk buang air besar. Sebab ini adalah tempat usus besar kita bergerak. Okey. So orang yang ada sembelit kan, ini masa kan banyak minum air. 1 gelas, 2 gelas banyak minum air. Okey, untuk bagi usus kita gerak banyak. Okey, dan jantung dan paru-paru pun sihat kurang sihat. Kebanyakan kalau orang yang kurang buat exercise, dia akan menjadikan jantung dan paru-paru tak sihat. Yang tadi sudah cakap banyak kali kan. Okay, so buat senaman pun juga akan meningkatkan pergerakan usus tahu. Orang yang ada sembelit, kan banyak pimples sini, banyak pimples sini kan. So kena banyak minum air dan buat exercise. Sebab exercise boleh menolong pergerakan usus kita juga. Okay, dan kita punya itu bentuk najis kan. You akan perasan, kenapa dulu besar, kenapa sekarang semakin nipis, betul tak? So kalau you cara pemakanan, cara kehidupan macam ni, you masa ini, you jaga, you sudah tahu itu jam badan, betul tak? Jam dalam badan. So you jaga, you akan perasan, you exercise kan, you punya itu najis pun akan bentuk semakin cantik. Okay, bagus untuk buat exercise yang ringan-ringan. Okay, kalau pagi, waktu pagi. You jangan pagi-pagi pergi buat gym, tak sesuai. Okey? Buat exercise yang ringan boleh meningkatkan kecergasan minda kita, betul tak? Okey. Lepas tu pukul 7 hingga pukul 9. I pun rasa ramai orang tahu dah ini. Ini masa kan perut, masa ini perut paling aktif. Okey? Inilah masa makan sarapan. Mesti makan sarapan masa ini sebab masa ini senang digest, penyerapan nutrisi masa ini pun sangat-sangat bagus. So that's why orang kata pukul 7 dan sampai pukul 9 adalah masa yang paling sesuai untuk makan. Jangan makan ataupun minum benda yang sejuk, you akan melemahkan fungsi perut. Okay? Kalau ada orang yang ada masalah perut, inilah masa you selalu kena makan sarapan lah. You kena makan sarapan dengan bernutrisi, bukan portion yang banyak. Okay? Kena minum aloe vera campur madu lebah, makan pea pollen, minum susu aminotin. Okay. Dan pukul 9 hingga pukul 11, macam mana? Ini adalah tempat limfa. Tempat limfa untuk jalan itu masa. Okay. So ini masa bagus untuk fokus juga.
Kan kita punya tempat yakin meeting kan pukul ini. Sampai sini. Ini masa kan sebenarnya pukul 9 hingga 11. Ini adalah masa untuk fokus dan ingatan sangat bagus. Okey. Dan pukul 11 hingga pukul 1 ini adalah masa jantung kita jalan. Okey? Kan masa lepas kita makan, you akan rasa nak tidur, betul tak? Kan ini masa. So that's why dia ini adalah masa jantung jalan kan. Bila kita makan kenyang, you akan rasa nak tidur, you cuba pejamkan mata 10 minit. Sebab yang ni kan dia akan membantu meningkatkan pergerakan perut dan usus. Okey? Dia akan bagi jantung kita sihat sikit. Bukan panggil tidur lepas makan, pejam mata saja kalau anda rasa letih. Kalau tak rasa letih, tak perlu pejam. Okey, kalau pukul 1 hingga pukul 3, ini masa usus kecil jalan. Kan kelas ini bagus, so you kena sharekan kepada ramai orang tahu. Okey. Pukul 1 hingga pukul 3, usus kecil, ini tempat masa menyerap nutrients yang bagus juga. Okey. So, you akan perasan jeragat butterfly kan? Kan kita panggil jeragat macam itu rama-rama. Okey, adalah biasa disebabkan kalau fungsi usus kita tak bagus. Okey, juga ada setengah orang usus kecil dia tak bagus. Itu sistem penyerapan dia tak bagus pun akan ada jeragat juga. Okey, ramai orang ini masa pukul 1 hingga pukul 3, orang yang ada tekanan darah tinggi kan. Ini masa paling kerap berlaku untuk orang yang tekanan darah tinggi. So that's why anda kena ikut masa makan ubat doktor. Okey, sebab ini masa kerap berlaku lah, orang kan sentiasanya ada masalah. Okay, tekanan darah tinggi dia akan berlaku. Okey, apa simptom kalau usus kecil tak sihat? Dia sering cerit-berit. Okey, lepas tu sentiasa sakit kepala. Okey, ataupun telinga selalu ada bunyi yang bising. Ini masalahnya usus tak sihat. Okey, ataupun arthritis, sembelit ataupun berpeluh kuat pun kemungkinan usus kecil dia tak sihat. Okey. Seterusnya, ramai orang kan nak tahu apa masa nak buat senaman kan yang paling bagus pagi, yang senaman ringan boleh mencerdaskan minda. Dan kalau anda nak buat gym, nak buat exercise yang kuat, berlari ke, okey, berenang ke, baik pilih masa pukul 3 hingga 5 ni. Sebab yang ni adalah masa untuk buah pinggang kita, untuk kerja. So ini masa pun kena banyak minum air untuk detox, okey, kat buah pinggang kita. Banyak minum air masa ni, pukul 3 hingga pukul 5. Okey. Ini masa pun bagus untuk belajar juga. Sebab judgement lebih tepat, judgement lebih bagus. Ini masa. Okay. Pukul 5 hingga pukul 7. Ini masa paling ramai orang exercise kan sebenarnya tak sihat. Okay. Sebab ini, tadi pukul 3 hingga 5 adalah pundi kencing. Okay. Pundi kencing. Masa untuk pundi kencing. Pukul 5 hingga pukul 7 barulah buah pinggang. Okay. Pukul 3 hingga 5 tadi bagus untuk buat senaman yang kuat. Di mana pukul 5 hingga 7 tak sesuai, tapi sesuai untuk masaj lah. Okay, ini masa pun meningkatkan pembinaan darah. Okay. Pukul 7 hingga pukul 9 malam, ini adalah kerja lapisan yang balut jantung tu, yang membantu jantung kurangkan tekanan tu kan, untuk dia berfungsi. Okay. Ini masa bagus untuk entertainment. Apa panggil entertainment? Baca buku ke, entertainment, pergi Zoom meeting dengan kawan-kawan ke, sembang-sembang ke, ataupun mainan dengan anak ke. Ini masa yang paling bagus untuk riliskan itu tension, bagus untuk jantung. Okay, kalau jantung selalu ada masalah, you akan perasankan jari tengah kita selalu kebas. Sebab jantung itu yang balut, lapisan yang balut jantung tu yang melindungi jantung tu kan, dia akan ada satu jalan sehingga di kita punya jari tengah sini. Kalau selalu kebas jari, you kena berjaga-jaga kesihatan jantung lah. Okay? So di mana pukul 9 hingga pukul 11, ini masa
untuk saraf lah, untuk saraf. Okay, so kalau masa ini selalunya sudah tidur, warna kulit pun cantik. Okay, so you tahu tak, ramai orang panjang umur kan, orang yang panjang umur lebih 100 tahun, mereka ada satu persamaan. Ialah, ini masa mereka sudah tidur lena dah. So you akan perasan orang pun akan kurang jatuh sakit. Okay? Okay? Suka tak? Suka tak informasi ini? So kalau suka, you kena share banyak kepada kawan. Okay, supaya yang ni, apa produk anda lebih jelas untuk bagi tahu kawan-kawan anda. Betul kan? Okay. So, mari kita tengok. Jangan hanya tahu sapu-sapu produk. Okay. Anda harus faham apa itu healthy triangle. Okay. Healthy triangle. So, ini 3 sudut di mana pertama adalah detox. 2 tempat tak boleh sumbat iaitu usus. Tempat kedua adalah saluran darah. Betul tak? So that's why kita kena detox dulu sebelum kita tambahkan khasiat ke dalam kita punya badan. Okay. So selepas kita sudah bersih, kita tambah khasiat untuk membagi bahan mentah untuk badan kita kan, untuk berfungsi. Kalau you asyik panggil dia kerja, you tak kasih dia nutrisi pun tak boleh. Okay. Selepas nutrisi, you tambah lagi mencegah. Produk yang mencegah, terutamanya masa sekarang kan. Kita kena mencegah, kita kena jaga cara pemakanan, cara kehidupan. Okay, tambah lagi ini suplemen, okay, itu exercise. Okay, kena tahu 3 segi 3 ini. Kenapa? Kalau tidak, apa yang anda makan pun tak nampak kesan, tak efektif. Okay, ataupun hanya tahu skincare saja pun tak bagus. Okay. Okay. Lepas tu, macam mana? Ada setengah orang, betul ke toksin? Segala penyakit semua itu segala datang dari usus, betul tak? So ini ada terbagi kepada usus besar dengan usus kecil. So usus besar bila you minum banyak air saja pun boleh buang air besar. I tahu sebab licin kan. Kalau pernah cuci usus punya orang kan, tu makan usus lembu ke kan. So kalau usus kecil memang susah nak cuci sebab dia banyak wili ni keluar macam itu tuala, nampak tak? So benda kotor tu dia akan simpan dalam ni. Okay. So apa yang boleh mencuci adalah aloe vera kita. Kan ini masa baby, wili kita sangat bersih. Apa yang kita makan itu khasiat serat. So that's why healthy triangle itu, bujur yang pertama itu adalah detox. Untuk buang toksin dulu dengan aloe vera. So bila orang yang sudah sumbat kan itu wili, apa yang kita makan tu khasiat semua keluar, tak dapat serat ke dalam. So that's why kita kena minum aloe vera untuk kasih kotor itu keluar dulu. Barulah kita minum makan khasiat kan dapat diserap. Okay. Kenapa nak memilih produk Forever punya aloe vera? Kenapa? You tahu tak, ini keluasan ladang aloe vera banyak, beribu-ribu ekar. Dan kita adalah penanam, pengeluar dan pengedar aloe vera yang terbesar di dunia. Bukan main kampung, di dunia. Okay? Menguasai aloe vera sedunia 92%. Dan aloe vera kita memilih yang jenis yang paling kualiti, iaitu aloe barbadensis. Dan kita tak letak itu racun serangga ke, itu baja, chemical ke. Ini 100% organik. Dia berbunga, nampak tak? Aloe barbadensis bila dia sudah matang, dia akan keluar bunga. So 200 lebih jenis aloe vera, tetapi hanya satu saja yang paling berkualiti, paling berkhasiat, selamat diguna untuk badan kita. Walaupun selamat diguna, tetapi anda jangan potong makan dengan mentah macam ni ataupun masak. Kalau you masak, nutrisi semua hilang. Kalau you potong makan mentah macam ni, anda akan dapat keracunan. Jangan main-main ni. Sebab Tuhan mencipta semua benda pun ada sebab dia, betul tak? Dan ada cara yang susah nak dapatkan khasiat dia juga. So you nampak
kulit dengan gel ini tengah-tengah bila you potong saja, you akan perasan itu kuning-kuning dia keluar, betul tak? Yang tu adalah toksin lah. So that's why kita punya aloe vera semua Imodi ni semua sudah filter, semua sudah buang. Disebabkan satu mesin yang boleh menyingkirkan menyingkirkan Imodin ini keluar. So that's why orang yang pregnant ke pun boleh minum. Kalau bukan forever punya aloe vera jangan minum, nanti kena toksin, kena keracunan. So yang ni 3 doktor kan dia menggunakan 25 tahun. Kita buka saja sudah boleh minum. Kan dia nak gunakan 25 tahun untuk mengkaji kan. Ini teknologi supaya aloe vera dia punya nutrisi boleh kekal. Dia buat kajian ini selama 25 tahun. Tapi anda join member saja. Anda beli, anda buka, anda minum saja tahu. Dan kesegaran itu boleh maintain 99%. Di sini 99.875%. So dia punya jangka hayat aloe vera dari 2 hari hingga ke 5 tahun. Memang teknologi ini sangat hebat. Yang ni ada International Aloe Science Council. Kalau tak ada ini, anda jangan makan aloe vera yang bahan dari aloe vera sebab mungkin keracunan. Sebab yang ni kan International Aloe Science Council untuk confirmkan produk ini tak ada Imodin, dan kalau ada Imodin pun itu pun dalam keadaan yang sangat-sangat selamat, yang sangat-sangat sikit. Lepas tu kosher rating, cruelty free, tak ada guna binatang untuk buat kajian, halal, IFANKA, Kementerian Kesihatan Malaysia, of course. Bukan Malaysia saja, dan produk kita sudah merangkumi lebih 170 buah negara. So maksudnya sudah melepasi KKM negara lain juga. Hebat tak? Hebat kan? So ini produk bukan kita guna je. Kan orang yang paling longevity hidup panjang umur punya di Jepun, betul tak? You nampak orang Jepun makan apa, minum apa. Jepun banyak produk kesihatan juga, tetapi you nampak tak nombor 1 ni siapa dia? Aloe vera. Nampak tak? Aloe vera di pertama, dan selain itu pea pollen dengan pea propolis dengan pea pollen pun ada dalam top 20 ni. Nampak tak? Ada dalam top 20. Orang Jepun pun makan produk aloe vera, makan produk lebah. Sebab kita bukan saja pengeluar aloe vera yang terbesar di dunia, kita juga adalah pengeluar barangan lebah yang terbesar di dunia juga. So kita punya testimoni bukan yang biasa-biasa. Yang ni adalah masuk Guinness World Record. Rahsia panjang umur. So social media kan dia temu ramah twin sister ni, macam mana nak dapatkan tips kan panjang umur. Mereka share kan, mereka minum 2 liter aloe vera. So kalau anda nak cantik ke, nak panjang umur ke, nak sihat ke, jangan tanya saya berapa sudu saya nak minum. Minum sebanyak mana anda boleh. Kalau minum dengan sudu tu, kucing ni lah minum dengan sudu. 2 sudu setiap hari tuan dia kasih masuk dalam itu makanan kucing dia. Ni pun masuk World Guinness Record. Kan kita punya testimoni bukan testimoni biasa-biasa, ni rekod dunia. Biasanya kucing kan dia tak boleh hidup lebih 10 tahun, 20 tahun, betul tak? You tahu tak umur kucing ni umur berapa? Umur kucing ni 30 tahun. Dia sama umur dengan manusia 210 tahun, betul tak? Wah, memang hebat. So selain aloe vera, sekarang kan masa pandemik ini, masa COVID ni kena banyak makan absorbency ni. So absorbency kita semua orang pun tahu kan dari informasi KKM ke, kita punya vitamin C yang diperlukan dalam lingkungan 60 hingga 100 mg sehari. Yang ni kuantiti pun bergantung kepada setiap orang punya keadaan lah. Mungkin orang tu selalunya lewat tidur ataupun selalunya depan komputer ke, guna phone ke, selalu
expose diri dalam keadaan free radical yang banyak ataupun selalu ditepang ke tuha ke, okey, kena mungkin itu vitamin C akan hilang dengan cepat. Mungkin mereka perlukan lebih lagi vitamin C daripada ini. Faham maksud saya kan? Okey. So kita punya absorbency 1 biji berapa mg? 60 mg kan? Memang cun dah. So memang memang cantik dah sebiji 60 mg untuk kita badan untuk serang. So kalau anda masih memilih 500 mg, 1000 mg, hanya nak kolagen, nak cantik je, memang bazil sangat sebab badan kita hanya akan menyerap kuantiti sikit saja 60 mg setiap kali kita ambil. So yang selebihnya akan kencing, pepeluh semua akan hilang. Dan kalau kurang minum air, itu vitamin C dia akan simpan dalam kita punya buah pinggang ke, menjadikan batu karang ke jangka masa lama kan. So that's why jangan main-main. Kita kena tahu apa yang perlu ambil, masa yang perlu ambil. Okay. Dan ini tiada chemical, pengawet serta perwarna. So biasanya vitamin C orang akan terfikir warna oranye kan. Sebenarnya vitamin C tak ada warna. Okay. Dan ini sudah ditambah bioflavonoid. Apa maksud bioflavonoid? So bioflavonoid ini kan dia akan meningkatkan fungsi vitamin C. So dia juga akan kalau you makan vitamin C boleh menambahkan penyerapan besi, zat besi untuk membina sel darah merah. Okay. So bioflavonoid ini boleh terjumpa di tumbuh-tumbuhan. So sudah ditambah ke dalam vitamin C ini. Okay. Dan sudah tambah oat, sudah tambah lebah madu. Okay. Lebah madu sebab dia mau jadikan dia jadi tablet, dia gunakan madu lebah, okay. Press dengan sejuk kan, dia jadikan tablet. Okay. So dia tambahkan oat untuk apa? Sebenarnya vitamin C dia senang hilang kan. Oat ini adalah rumah kepada vitamin C supaya dia tidak akan hilang sebab dia adalah vitamin yang larut air kan. Water soluble. Okay. So vitamin C ni boleh tuning balik kita punya tahap imunisasi. Kalau imunisasi kita jatuh tak bagus, dia akan tuning balik normal. Okay. Dan oat ini juga boleh menyerapkan minyak. Tapi dia menyerapkan minyak berdasarkan apa yang you makan itu hari yang berminyak. Dia bukan menyerap minyak dalam kolesterol anda. Bukan menyerap minyak dalam kita punya saluran. Kena ambil tahu ni ya. Okey, jangan salah cakap tu. Okey, betik. Okey, betik ni juga mengandungi enzim semula jadi yang tinggi. Okey, serta membekal bioflavonoid semula jadi. Vitamin C ni kena banyak-banyak. Memang sangat murah. Satu botol 1000 biji. Okey. So, aloe vera sudah membantu siapa? Kita bila you tekan saja #aloe8challenge, you akan nampak ramai orang jalankan ini challenge. So ini kan aloe8, maksudnya satu hari satu botol aloe. Memang you akan rasa selesa sangat, seronok sangat, okay? Cergas, rasa memang fresh. So orang yang pernah cuba memang dapat feel kan ini rasa lah. So untuk saya kan, saya jalankan aloe8 ini, I rasa cepat letih. Cepat letih bukannya jadikan I selalu mau tidur. Dia pukul 10 sebab dia sudah tuning balik I punya kesihatan hati, betul tak? Pukul 10 sudah mengantuk dah. Dia nak panggil saya tidur dah. Inilah simptom yang bagus. So panggil kita tidur awal. Lepas tu bila bangun saja, tak perlu tunggu lagi lah, asyik katil kan tunggu lagi. Okey, dan memang tak ada masalah sebelit langsung. Memang perut kita ada banyak bunyi ya. King gong gong. bunyi gero kan. Okey. Lepas tu kulit pun nampak cantik. Bukan saya saja, ramai orang memberi reaksi ataupun komen yang bagus. Okay, ada setengah orang rasa bertenaga, ada setengah orang macam mana?
Sudah ambil gambar kan? Semua done kan? Okay, so I stop share screen dulu. Nanti saya akan buat buat itu massage macam ni. Nampak tak? Yang ni pun ambil gambar. You ambil gambar dulu. Ambil gambar ni. Cepat-cepat ambil gambar ni. Step dia. Okay, step face mapping. Okay, sudah ambil gambar? Okay, so sekarang I nak buat cleanse muka dulu. Okay, cleanse muka sekarang forever ada empat cleanser. Iaitu avocado. Okay, avocado untuk muka yang jerawat batu besar-besar nak budget kan, you boleh memilih avocado soap ini. Okay, boleh mandi, boleh cuci muka. Dan kalau muka kombinasi, okay, seperti saya kombinasi sensitif berminyak, I pun boleh gunakan gel cleanser ini. Dan kalau remaja atau you nak mandi kan, you boleh gunakan hand soap ini untuk mandi, cuci muka, seluruh badan, untuk baby pun boleh. Cuci tangan kan, sekarang banyak kali cuci tangan untuk mengelakkan kulit kita kering, pecah, okay, mengelupas, baik guna ini hand soap, okay. Dia boleh tekan 700 hingga 900 kali, tahan sangat. Okay, anak saya mandi ini dari baby. So kalau kulit anda kering, jeragat banyak, okay, jalinan banyak, usia wagar emas, you boleh gunakan Infinite ini. Okay, boleh gunakan Infinite ini untuk mencuci muka. Okay, kalau anda makeup nipis, you boleh gunakan gel cleanser ini cuci, sebab dia juga boleh mencucikan makeup yang nipis. Kalau anda makeup dengan tebal, you boleh gunakan ini Infinite cleanser. Okay. Ya, ini gel cleanser boleh cuci makeup juga, tapi makeup nipis. Kalau Infinite makeup tebal lah boleh. Sebab dia lebih berminyak untuk lembutkan itu makeup, okay, dan lembutkan kulit untuk kulit kering. Okay, mari kita mulakan. Kita ukurkan dulu okay, kita stop share dulu. Okay. Nampak muka saya tak? Nampak muka saya kan? Okey, mari kita. Kalau tak nampak muka saya, kena komen tahu. Nanti rugi anda. Nampak muka. Okey. So sekarang I nak mencuci muka dah. I nak mencuci tangan dulu. Okey, mencuci tangan. Lepas tu mana I punya tuala? I dapat cari dah tuala saya. Nampak comel. Kan ini hairband nampak comel. Mana I punya ukur tali pita ukur saya? Oh, ini sini. Okay. So, yang pertama. Seksi sangat Ini baju sebab nanti I gunakan tuala untuk tutup Ya, ini tahi lalat sudah buang. I sudah buangkan tahi lalat saya. Mata tajamnya Azlina. Wah. Lepas tu umur berapa? I umur 33. Siapa nak muda 10 tahun, 50 tahun boleh. Okay, boleh gunakan produk Forever Okay. So sekarang ukur macam mana? Okay. You kena ukur dari telinga sini. Ukur mana? Ukur leher dulu. Leher. Okay. Sebab ada ini hair. Okay. Ukur leher dulu. Bila ukur ini leher. Okay. Ukur leher kan. Tolong ambil itu cermin kecil untuk saya. Okay. Ukur leher. You kena macam ni. Tegak. Jangan tekan kuat sangat tekan bukan biasa-biasa saja, jangan tekan kuat sangat. Okey, ukur leher agaknya berapa cm, tengok ada cermin. Okey. Di sini I punya leher 31. Okey, nampak tak? Tak nampak kan? 31 you tulis leher 31 cm. Okey. Seterusnya kena ukur dari bawah cuping telinga sini
Kalau you ada tali pita ukur ni kan, you pun boleh ukur bersama saya juga. Okay. Bawa cuping telinga ini sampai bawah dagu. Cermin saya. Okay. Sampai ke. Kenapa mula dari cuping telinga? Sebab cuping telinga kan lepas masas tidak akan hilang punya. Okay. Jangan ketawa dulu. Okay. I punya 26. Okay, 26 cm. So, yang seterusnya mulai dari tepi cuping telinga sampai ke hidung, sampai ke bawah telinga. Berapa? 26 juga. 26. Okay. So, sekarang lepas ukur, buat apa? Kena bersihkan muka dulu, betul tak? So, I gunakan ini. Okay. I cuci separuh muka saja. Bukan cuci satu muka sebab nak nampak kesan kan. Letak sikit saja. Nak buat buih tak nak buat buih pun boleh. Tapi untuk saya kan, I habit sudah buat buih lah. Sebab buat buih, bila cuci dengan muka, boleh mengurangkan geseran daripada muka. Okay. Saya buat buih macam ni. Nampak? Okay, sikit saja buih. Dia tak banyak buih. Dia sikit saja, nampak tak? Okay, so sapu saja. I buat sebelah kanan ya. Okay. I sapu. Lepas tu macam mana cuci? Okay. I cuci dengan ni. Buat pusingan. Okay, tepi bibir buat pusingan ke sini. Tepi hidung buat pusingan hingga ke tempat temple sini. Okay. Lepas tu cuci. Macam ni. Jangan kosok sehingga muka anda lari tau. Jangan kuat sangat. Okay. Hidung kena cuci macam ni. Keluar. Nampak tak? Keluar. Okay. Kalau anda ada pencuci pun boleh cuci sama dengan saya sekarang. Okay. Atas sini. Nanti kening saya akan hilang. Taklah. Hilang sikit saja. Saya ada kening dia. Okay. Buat pusingan macam ni. Senang saja kan? Siapa tak tahu macam mana cuci muka. Ataupun macam ni saja. Jangan jangan cuci macam ni nanti you punya muka jatuh. Okay. Okay. Mata buat pusingan macam ni. Ini kira satu set. Ini kira satu set. Okay. Ini kira satu set. So, you boleh buat banyak set. Cuci macam ni. Kalau you tak semestinya nak lambat seperti saya macam tadi. So, sebenarnya cuci muka sangat cepat saja. Okay, 2 set dah. Okay. Agak-agaknya you cuci 3-4 set sudah okay dah. Macam tu. Okay, sekarang I tak nampak komen I hanya nampak muka saya. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tolong. Sudah. You tahu tak sekarang I guna 3 komputer, 3 apa? Device. 3 device. Satu komputer, satu phone, lepas tu satu iPad. Okay. Kalau di besen air, you hanya cuci dengan air saja. Okay. Disebabkan sekarang tak ada besen air kan. Okay. I suka gunakan cleanser Sonia ini sebab dia sangat lembut. Lepas tu I make up tak tebal. Tapi ini hari nak cepatkan masa kan. Takut nanti nak tidur I tak ada make up, hanya lukis kening dengan lipstick saja sikit. Okay. So selepas mencuci muka dia tak ada rasa tegang-tegang langsung. Dia sangat melembutkan.
Ya, kulit akan kendor kalau laju sangat, kalau you tarik dia. Kan itu kerusi, kalau you selalu goyang dia, apa jadi kerusi itu? Okay, selepas mencuci muka, okay, I nak scrub. Okay, so scrub ini, kalau anda buat 10 days challenge kan, you tak perlu buat massage bila buat scrub. So nisbah dia kan, tadi I letak scrub dengan jelly, nisbah dia macam ni. Tapi untuk saya, I suka aloe vera letak banyak sikit supaya kelembutan lebih tinggi. Sebab setiap orang punya muka pun kering kan. Kena tambah kelembapan muka. So, I sekatakan sahaja. Okay, bila nak sapu atas muka, you boleh start dari dahi ke dagu ataupun dahu ke dahi. Okay, you jangan tepek sini kejap, tepek sana kejap macam tu. Okay. Saya sekarang tengok dari komputer punya mirror. Okay, sapu tebal macam ni. Okay, kalau anda sapu ini scrub boleh buat tiap-tiap hari tahu. Kalau you buat tiap-tiap hari, you tak perlu massage dia. Kalau you letak tebal, you boleh letak dia 20 hingga 30 minit. Okay, so kalau you letak nipis, you boleh tunggu 10 minit 10 minit gitulah. Okay, kalau muka you kering, you boleh letak nisbah jelly lebih banyak. Kalau tak ada campur, kalau tak ada aloe scrub, boleh pakai apa untuk campur aloe vera jelly. You kena banyak buat mask lah. So nanti kan, I akan buat itu massage pun akan mengeluarkan itu sel kulit mati juga. Kalau sementaranya tak ada aloe scrub. Kalau tak ada aloe scrub, you pun boleh tiap-tiap hari buat itu mask supaya kulit akan lembut. Bila you cuci muka saja, itu sel kulit mati akan tanggal dengan senang. Okay? Okay. Apa lagi soalan? Kalau ada besen air tak perlu span sebab sini besen air tak ada di depan muka saya. So disebabkan I ada buat ini scrub setiap 3 hari satu kali lah. Mula I sudah buat itu 10 days beauty mask challenge sudah 30 hari. Selepas maksudnya tiap-tiap hari buat scrub mask dengan kumas lah. So sekarang I 2 hingga 3 hari baru buat sekali lah. So ini scrub, I nak disebabkan nak tunjuk kepada anda kan macam mana nak scrub. So sebelah muka ini, kalau you nak scrub, you mulakan, you nak sapu sampai leher pun boleh lah. Sebab disebabkan I nak kesuntukan masa, I nak cepat, I tak sampai sapu sampai sehingga leher. So itu cara massage ialah macam ni, ringan saja. Kalau you buat tiap-tiap hari, tak perlu scrub. Kalau you seminggu sekali ataupun sebulan sekali baru you scrub. Kena ringan. You boleh cepat tapi kena ringan. You jangan tolak sehingga isi anda sini sana. Nampak kan? Dekat tak? Okay, I nak tengok sambil tengok. You kena buat yang itu mask setiap hari. You akan perasan you punya kulit macam bersinar sehingga macam suntik botox. Ada orang kan, I minum dengan kawan kan, dia kata muka saya shining nampak macam sudah suntik botox. Tapi I sumpah tak ada pakai botox Okay. Kan Lisa pun tak ada pakai botox kan, tengok muka Lisa pun flawless. Okay. So jangan tekat sangat mata. Okay. Kalau you di rumah you nak rest, nak relax, you boleh sapu atas kelopak mata, okay? Ataupun bibir. Saya ini hari I tak akan sapu lah, okay? Kelopak mata dengan leher, dengan bibir. So seluruh badan pun boleh guna. So aloe vera ini scrub ini dia dalamnya penuh dengan jojoba. Biji jojoba ini dia memang mesra alam. Dia tidak akan menjadikan pencemaran panggil pencemaran air. Okey. Okey, bila lap pun sama macam ni.
Kalau ada besen air senang sikit kan. Kan ini kali pertama I cuci muka di depan ramai orang. Kan ibarat ada orang kata kan, tak ada make up depan orang macam tak pakai baju tau. Pernah dengar tak? Okay. Kena lock sehingga bersih. Kenapa? Nanti kita masajkan. Tak boleh ada ketul-ketul bijian pada permukaan kita. Nanti akan cederakan kulit. Tak boleh. Aku ni. Okay, last kali I gunakan ini. Gunakan toilet napkin ini untuk lock. Kena make sure semua bersih, tak ada ketul-ketul kan. Okay, kalau you ada buat scrub di leher sini lagi bagus. Boleh meningkatkan pembuangan toksik limfa. Okay. Step yang kedua macam mana? Step yang kedua sekarang nak sediakan itu mangkuk kaca. Okay, mangkuk kaca dengan ini spatula pun boleh ataupun kalau tak ada spatula boleh guna brush merah belakang sini kan, boleh buat campuran aloe vera jelly. Aloe vera jelly. Nisbah dia macam ni. Nampak tak? Macam ni, campur dengan alpha E untuk masaj. Okay. Campur dengan alpha E. Berapa banyak? I letak setengah tube dulu. Setengah tube, nampak tak? Setengah tube. Bila you kacau tu, lepas sekatakan, you kena rasakan jelly ini tidak rasa melekit tangan. Kita kacau macam ni. Tahu macam mana kacau kan? Buat kek. Okay. Nak ambil gambar saya tak make up pun boleh sekarang. Okay. Bila you kacau dia akan jadi macam ni. Letak apa dalam mangkuk tu? Aloe vera jelly dengan alpha E. Tadi kan Nisbah sudah bagi tahu kan. Bila sudah kacau, okey. I nak buat muka sebelah kanan kan. Kalau I nak check dulu muka ada tak itu scrub. Kalau ada scrub kena kasih bersih dulu. Okey. So gunakan ini. Lepas kacau dia punya kuantiti macam ni. Nampak? Okey, aloe vera jelly campur dengan alpha E. Alpha E letak hampir lebih daripada separuh tube lah. Okey. So sapu. Okay, I nak tengok cermin I sapu pada muka dulu. Okey, jangan lupa sapu pada leher juga. Okey, sapu seluruh muka. Okay, sapu leher juga sebab nanti ada masaj leher. Cara dia macam tadi you ambil gambar tu kan. Okay, cara ambil gambar tu mulai dari mana dulu? 7 step saja. Tapi setiap step pun buat 7 kali juga. Buat berapa kali seminggu? Yang ni kan tengok berapa rajin anda. Tiap-tiap hari pun boleh. Ataupun masa sapu produk skincare kan. You pun boleh gunakan cara ini untuk tarik lah. Okay, senang saja disebabkan I nak anda nampak lebih jelas. I buat dengan lambat. Sebenarnya dia boleh cepat punya.
So kulit berminyak pun ngam alpha E. Boleh. Untuk masaj saja. Okay, sekali-sekala tak apa. So selepas buat ini masaj kan, mungkin dalam kulit anda ada pimples dia akan keluar. Tapi itu pimples bukan disebabkan alpha E atau apa. Sebab pimples itu dia sudah ada dalam kulit dalamnya. Okay. I tak kasih you nampak dua belah muka. I kasih you tengok. I boleh ambil gambar. Siapa boleh tolong saya ambil gambar. Dua belah muka. Mana yang lebih besar sikit? Tapi I sini kan lebih besar sikit. Okay, sekali lagi ambil gambar. Ini sini saya lebih besar, betul tak? Sudah. So I nak buatkan sebelah kanan saya. Okay, step dia yang pertama. Okay, bawah cuping telinga sini, you 4 jari kena lekat pada tempat sini. Kena lekat padan sini, di sini bawah cuping telinga sini. Okey. Macam ni ke bawah saja, senang tak? Kan sini ada tempat nama apa? Tempat tulang sini clavicula, panggil clavicula. Okey, susah nak sebut. Okey. So tempat sini you tarik saja ke bawah 7 kali. Collarbone, ya betul. 7 kali, so lebih betul tak? Okey, step yang kedua, tak apa. So step yang kedua, dari sini, satu jari di atas, satu jari di bawah. So, tarik. Bila tarik tu, bukan macam ni ya. Bukan macam ni ya. Nampak tak? Bukan macam ni. Kena rapat, okay, sehingga bawah cuping telinga dan ke bawah. Nampak tak? 7 kali. Kalau you rasa tempat sini kan besar, you boleh buat banyak kali lah. Sekurang-kurangnya 7 kali. Okay. Yang ni adalah detox dari segi limfa. Orang yang banyak bekas pimples ke, okay, jeragat ke, ataupun pimples pun boleh buatkan ini masaj. Disebabkan ini kan tempat selalu besar sangat, buat banyak kali. Okay, step yang kedua, 2 jari juga, tapi satu jari di atas bibir, satu jari di bawah bibir pun rapat. Jangan ini saja, nampak? Kena rapat tangan. Ya, buat muka jadi V-shape. Pun berhenti di bawah cuping telinga dulu. 2 step pun berhenti di bawah cuping telinga. Senang tak? Senang kan? Kalau sebelah kanan muka, you guna tangan kiri. Lebih senang. Kalau you guna tangan yang sama kan, bila you turun tu, you tak selesa kan? Okay. Sudah lebih 7 kali. Okay, step yang seterusnya. 1, 2, 3. Step yang keempat. Step yang keempat, ibu jari mesti stop di bawah kening. Tempat ini rapat dengan kulit. Tempat ibu jari sehingga sini. Isi ibu jari sini pun rapat dengan kulit. Okay. Yes, kena tengok banyak kali. Yang ni kena tarik. Nampak tak? Tarik sehingga ke tengah telinga. Nampak? Macam ni tarik. Macam ni tarik. Bila you tarik macam ni, you akan rasa itu macam ada bunyi, bukan bunyi lah. You akan rasa krok-krok-krok punya. Okay? Tempat tengah telinga. Bila you buka rahang kan, ini buka rahang, you akan perasan sini kan, dia akan bergerak. Okay? Tekan, tarik. Jangan kuat sangat. Okay? Lepas tu ke bawah. Okay? Macam ni. Kalau you baby face kan, ataupun gemuk air, ataupun setiap kali you bangun muka cabi-cabi, you boleh buatkan ini masaj dulu. Okay? Boleh cepat punya sebenarnya.
Masa kita urut buat sekali. Yelah, tak. Sebelah, buat sebelah dulu. Kalau you buat dua belah macam mana nak buat? Buat sebelah dulu. Okay. Oh, cuci muka banyak step lah. Sebenarnya tak banyak step. Sebenarnya tak banyak step. Kalau sudah biasa jadi habit kan. Kalau masak, I rasa banyak step. Lagi banyak step. I tak pandai masak. Tapi I rasa masak lagi banyak step. Okay. Okay. Ini ibu jari kan macam ni. Ibu jari macam ni. Tarik. Kalau jerawat besar, massage you kena avoid lah. You kena ringan sikit untuk pimples yang besar. Okay. Kalau you rasa itu krim sudah kurang, you tambahlah sikit. Okay. Lepas tu sampai mata, betul tak? Sampai step yang kelima. Okay. Step yang kelima, kalau boleh I gunakan tangan sini. Okay. Tangan kanan untuk muka kanan kan. Tarik macam ni. Okay. Sampai temple sini. Lepas tu I gunakan tangan yang tadi ke bawah. Lebih senang. Kalau yang ni macam ni kan, I nak turun susah dengan tangan kanan kalau untuk muka kanan. Okay, I tarik macam ni dulu. Okay, ke bawah. Nampak tak? Sebenarnya sangat selesa. Kalau untuk orang yang ada resdung, ada orang yang sakit kepala kan, you sentiasa buat ini massage kan, you akan dapati sakit kepala ataupun resdung kurang berlaku. Okay, sebab yang ni kan, bila kita massage akan tekan masa muka, bila masa muka ditekan, limfa kita baru akan jalan. Macam badan kita limfa detox kan, you nak aktifkan limfa nak jalan, you mesti exercise, betul tak? Sebab keadaan exercise baru dapat menekan limfa. Okay. Okay, tarik macam ni. Tarik macam ni saja. Boleh tak saya upah orang buat? Panggil Kim, tolong you buat. Okay. Selepas tu, mata ada besar sikit tak? Ada bukan besar, tinggi sikit. Bila buat macam ni kan, sudah relax kan, itu masa kan. Sebenarnya sangat cepat punya. Okay. Step yang keenam. Tarik ke atas. Sebab kita punya dahi kan, itu masa dia secara tegak. Dia bukan melintang lah. Okay. I banyak itu jalin dahi sini. So that's why banyak buat. I punya jalin dahi semenjak kecil sudah ada. Belum tua sudah ada. Mungkin ada dahi terlalu tinggi, nampak tak? So orang yang dahi tinggi senang ada kedut. Betul, pas sebelah muka mau tidur. Okay, senang kan macam ni. Bila you buat letak itu krim kan, you tidak akan rasa melekit. Baru adalah kuantiti yang betul. Bila you massage macam ni, you kena make sure keadaan permukaan kulit kena cukup licin. Kalau tak cukup licin, tak boleh massage. Sebab you akan menambahkan keseran muka, nanti kedut akan lagi banyak. Ini Alpha E kan, bukan saja boleh campur aloe vera jelly. Alpha E boleh campur dengan propolis cream juga untuk stretch mark. Ada sesiapa kan, ada stretch mark, boleh campurkan ini dua-dua. Kalau sudah ada stretch mark biar orang. Kalau untuk orang yang belum ada stretch mark tapi masa pregnant, you boleh hanya sapu propolis cream sajalah. Okay. Step yang ketujuh, guna 2 jari saja macam ni. Okay. Macam tekan sikit tepi rambut sini. Okay. Tepi rambut sini. Okay. Tekan. Tunggu di sini. Lepas tu ke bawah. Okay. Ini kira 1 set. Kena buat 7 set. Ya, mesti scrub. Kalau tak cukup bersih, nanti sel kulit mati tebal kan. Bila you massage, dia punya efek tak begitu bagus.
Kalau tak ada alpha E kan, soalan yang bagus. Kalau tak ada alpha E sudah out of stock kan, you boleh guna apa untuk ganti? You ada itu, kalau you ada itu apa? Sonia moisturizer boleh untuk massage. You kena letak banyak. Kalau you Sonia cleanser pun, Sonia moisturizer bukan cleanser, Sonia moisturizer pun tak ada I tak boleh bantu lah. Okay. So illuminating gel dia cepat kering, cepat serap ke dalam kulit. Jelly plus propolis cream sementara boleh kot. Kalau bagi setengah orang bila sapu propolis cream campur jelly muka dia akan rasa pedih. Sebab kering kan muka. Apa lagi Alpha E boleh buat? Alpha E kalau muka you terlalu kering kan selepas sapu skincare, you nak buat itu spray mist kan. You boleh sediakan botol kecil. You letak Alpha itu aloe first, you campur jelly atau dan last kali you campur Alpha E 1 tube ke 2 tube. So letak berapa Alpha E bergantung kepada kulit anda berapa kering lah. Okay, so ini dari bawah ke atas betul tak? Satu set dah. Okay, setiap langkah pun buat 7 kali betul tak sekurang-kurangnya. So sekarang dari sini kan pun buat lagi dan menurun. Faham maksud saya? Tadi kita buat sehingga ke atas. Sekarang nak buat ke atas sehingga ke bawah. Sama step. Okay. Pun ini macam. Lepas tu ini macam. Setiap step 7 kali. Okay. Cara menurun. Okay. Sekarang nak turun dah. Boleh buat pada muka suami you. Untuk praktis kan. Ataupun kalau anda pakai skincare kan. Okay. You pun boleh guna cara ini sikit-sikit tak lama. Sebab sekarang buat treatment kan mungkin masa lama sikit. Kalau you pakai hanya skincare saja, you pagi malam pakai skincare itu masa. You nak kasih kulit lebih tegang, lebih apa kan. You boleh guna cara ini untuk sapu juga. Okay. Sebenarnya boleh cepatnya. Okay, I tengok komen dah. Kalau muka jerawat nak pakai aloe propolis mix aloe vera dulu, aloe vera jelly dulu baru Sonia skincare ke. Kalau muka berjerawat, I suggest guna Sonia skincare. Lepas tu you buat mask. Mask ialah scrub mask campur itu cool mask lah. Cool mask maksudnya semua aloe vera jelly dan you boleh selang sekali buat cool mask yang campur dengan propolis cream. I nak macam ni. Kalau tak cukup licin, kena campur sikit gel yang tadi mix kan. Ya. Tadi naik tangga, sekarang tunggu tangga. Kalau muka jeragat, boleh buat cool mask yang campur jelly, propolis cream, epiplank. Sapu tebal-tebal, 3 barang yang saya sebut tadi. Lepas tu you sediakan itu apa? Fabric mask Fabric mask macam ni. Yang kering punya, you beli yang kering punya. Okay, fabric mask. You letak toner campur aloe first untuk cover dan tunggu 70% kering. You buangkan itu mask. Jeragat nak hilang susah. Kalau you nak pudarkan boleh. Dengan penjagaan kulit, dengan suplemen boleh kurangkan separuh. Soalnya serum boleh ganti Alpha E tak?
sementara lah, sementara boleh. Saya boleh katakan aloe vera jelly campur alpha E punya fungsi garanti nampak bagus lah. Soalnya skincare punya, soalnya moisturizer pun okey. Soalnya serum dia tak berminyak. Sebab soalnya serum kan dia serap cepat dan alpha E dia lebih berminyak. Dia nampak dia macam kilat-kilat kan. Berminyak. Kalau tak ada alpha E nak letak apa? You ada tak sonya moisturizer? Kalau ada sonya moisturizer, you boleh massage dengan sonya moisturizer. Terus guna sonya skincare untuk masalah jerawat dan you kena rajin buat scrub mask dengan cool mask. Suara dah makin perlahan dah. Kenapa? Oh, mungkin terlalu relax kan? Kan sedang massage mah. Itu apa suara semakin perlahan. Ya, untuk jeragat guna Epiplan campur propolis cream campur jelly. Jelly dengan Epiplan banyak lah. Sapu tebal-tebal baru you gunakan ini fabric mask campur aloe vera dengan toner letak pada muka. Ayo, sekarang sudah pukul 10.30 dah. Nak tidur ah. Restoring cream boleh boleh juga restoring cream. Kalau siapa ada itu Infinite punya restoring cream kan. Okey. Saya rasa cukup dah. Okey. So sekarang mungkin kalau untuk orang yang banyak sel kulit mati, bila you massage macam ni kan mungkin akan keluar macam rubber, macam itu pemadam biji-biji yang warna kelabu coklat. Tapi saya tak adalah sebab kenapa? Sebab I sudah banyak buat scrub mask dah. 30 hari dah. So muka memang sudah tak ada sel kulit mati yang tak bagus lah. Okay. So sekarang I buat setengah muka sahaja. You tengok kan. Berbanding dengan tadi, kan sini dia tak begitu keluar, betul tak? Dia macam sama dengan sini. Nampak tak? I lebih lama sikit. Ada tak sini? I selalunya sini lebih besar. Okay. Ada tak? Nampak sini lebih kecil. Nampak kan? Kalau nampak, ambil gambar ya. Okay. Okay. Sekarang I nak lapkan tangan dulu. Okay. Lapkan tangan dulu supaya saya nak ukur dengan tali pita. Nak cepat ni. Semua orang nak tidur awal kan? Sekarang, I nak ukurkan okay. Cermin di sini. Nanti berapa leher? 31 Tadi 31 kan? You tengok sekarang. Nampak tak? Tak nampak. Nanti I sekali lagi. Nampak? 30 sekarang. Tadi kan itu ukuran 31, sekarang 30. Sudah kurang tak? Kurang 1 cm. I buat separuh muka saja. Koksun mata bagus 30. Sekarang 30 cm. So, sekarang bawah cuping telinga. Bawah cuping telinga. Terbalik dah. Tadi berapa? 26. Tak boleh tipu orang I kena I kena betul-betul buat ini. Wah. 24 I biar earphone tarik ke belakang dulu. Nampak tak? Nampak? 24. Berapa cm kurang? Tadi 26 kan?
Hanya di rumah saja. Lepas tu, tepi cuping telinga, bawah hidung, hingga tepi cuping telinga yang sebelah. Tadi 26 juga kan? Sekarang pun berapa? 24 juga. Tadi 26. You bayangkan, I buat separuh saja. Kalau buat 12 macam mana? Kalau you ada rasa kulit tembam-tembam kan, gemuk air ke macam mana ke, you nak lebih kuruskan muka ke, you boleh buatlah ini massage. Cara sama macam ni. Sama ada you nak sementara tak ada Alpha E kan, you ada itu Sonia moisturizer ke, ada Infinite restoring cream ke, you pun boleh letak banyak buat itu apa cara yang sama juga. Okay, so disebabkan muka saya sekarang I nak bersih, you jangan guna air ya. Kalau you ada itu apa ketul-ketul yang kotor kan keluar, you gunakan toner, letak di facial cotton, lifting. I tahu sekarang kan itu suntik ataupun surgery apa sangat hebat, betul tak? So kalau you suntik-suntik itu kasih muka lift ke, kasih muka cantik ke, tak ada pimples ke, memang tidak boleh dinafikan, sangat-sangat bagus, cepat nampak kesan. Tetapi you tahulah bila you suntik tu, okay, you kena tahu apa faktor. Okay, kalau faktor you tak dapat cari, you buat suntik pun dia 1 hari nanti kan, bukan 1 hari nanti, mungkin 3 bulan, 6 bulan sudah timbul balik, ulang balik itu masalah. Okay. Okay, yang ni kena lap leher ke bawah sebab kita punya jalin leher ialah secara menegak bukan secara melintang. Okay. Lepas tu you lap juga cara macam tadi. Lap secara melintang. Okay, lap kasih bersih lagi. Okay, hidung boleh lap ke bawah. Gunakan toner kan, lap sekali. Nanti pergi shopping forever to you Out of stock lagi. Semua out of stock. Okay. Lepas tu, okay, jelly toner. Okay. So sekarang, lepas ini kan sudah bersih, you ada itu artery factor kan. You boleh sapu tebal sikit lah untuk muka, sapu 1 kali artery sebab ada artery sudah habis. You sapu artery. Okay, lepas sapu artery, apa yang you kena buat? You ada tak itu wrapping paper? Itu wrapping paper yang Lucina kan, yang macam ni. Okay, wrapping paper. Okay, you buka, you tutup pada muka anda. Ingat, hidung you kena guntingkan 1 lubang untuk bernafas. Okay, so lepas sapu, macam ni kan, lepas sapu artery, kena tutup itu wrapping paper. Okay, seluruh muka, supaya artery senang serap ke dalam kulit kita. Okay, so dalam 5 minit, 10 minit, okay dah. So di samping itu, pada masa yang sama, you boleh gunakan tuala panas, tuala panas yang sudah keringkan. Okay, muka you sudah ada itu wrapping paper betul tak? You bayangkan lah, sekarang I tak buat, you bayangkan muka saya ada wrapping paper selepas sapu artery. So tuala panas, you kena macam ni, tekap-tekap. Macam ni, tekap-tekap. Okay, kasih panaskan muka. Meningkatkan pengedaran kulit kita lah. Okay. Selepas tu, you sudah boleh tarikkan wrapping paper dari bawah ke atas. Faham kan? Okay. Selepas tu, kalau you nak efek yang lagi bagus kan, itu pelembab kulit. You gunakan ini, fabric mask yang kering, you letak toner. Kalau untuk kulit yang sangat-sangat kering, hanya toner saja. Basahkan 1 fabric mask. Kalau muka yang bukan kulit kering, muka yang berminyak ke apa ke, you boleh campur toner ini sikit. Lepas tu, yang tu aloe first. Aloe first ambil untuk saya. Ini aloe first, nampak tak? Campur ini dua-dua pada fabric mask. Kita buat kumas pun gunakan ini dua-dua campur. Kumas basic dia adalah aloe vera jelly.
Okay, aloe vera jelly yang tebal-tebal. Tapi selepas saya massage ni kan, lepas itu R3 wrapping paper kan, you nak tambahkan kelembapan air, you hanya, you tak perlu sapu jelly dah, you hanya, okay, fabric mask ni, basahkan toner ataupun campur dengan aloe first, letak pada seluruh muka macam ni. Nampak tak? Macam ni. Letak, okay, kasih basah, letak, tunggu 70% kering, baru you ambil keluar dan buang. So cara fabric mask, you macam ni tarik dari bawah ke atas, okay, bawah ke atas. Okay, so sekarang sudah siap dah. Okay, sebelah sini sudah siap dah. Ya, beli DIY mask murah. Kalau tak ada fabric mask, sapu saja boleh ke? Kalau tak ada fabric mask, tak boleh, sebab bila ada fabric mask, dia akan kekalkan kelembapan lebih lama. Okay. Kalau you nak moisture lebih bagus, fabric mask mesti ada lah. Kalau tak ada fabric mask, you boleh gunakan facial cotton ini juga. Facial cotton ni basahkan, you tepek lah, tak cantik lah. Okay, kat rumah tak ada orang tengok kan. Boleh beli kat Daiso ke, Magic Bow ke. Kalau tak ada R3 tak apa. Kalau tak ada R3, you terus letak saja itu fabric mask. I kasih you tengok itu R3. R3 kan dia untuk kekalkan, pulihkan dan pembaharuan. So kalau you nak muka lebih lembut, okay, sel kulit mati tanggal, okay, lebih licin, gebu, you letak R3. Kalau tak ada, sementara tak ada, tak apa. Okay, terus boleh letak itu fabric mask yang ada campur dengan toner dan aloe first. Okay. Okay, sekarang pukul berapa dah? Hampir nak pukul 11 dah. Ada apa nak tanya ke? Saya rasa ini masa kan sudah sampai sini. Okay. Ada ambil gambar saya kan tadi. Okay, so kawan-kawan kalau ada ambil gambar saya nanti boleh send bagi saya. Itu apa messenger ke? Tapi I tahu Bel ada ambil gambar. Nanti personal VM saya. Okay. Baru pukul 10:30 pagi. Kan kalau nak share 3 pagi 3 malam pun tak cukup untuk sharing kan. Okay. So sampai sekarang saja I sharing di sini. So harap ilmu dan tips ini hari boleh membantu anda di business forever ataupun kesihatan dan kecantikan anda. Okay. Dan I serahkan I punya masa kepada MC saya Lisa. Okay. Terima kasih anda semua. Okey. Sungguh luar biasa perkongsian speaker hebat kita malam ini. Banyak sangat kan ilmu yang kita dapatkan daripada PCM Koi Sofia. Ilmu baru macam mana nak buat lifting facial kan. Macam mana cara-cara cuci muka yang betul. Banyaklah ilmu yang kita dapatkan. Nak lagi tak perkongsian ini? Rasa macam tak cukup kan? Rasa macam tak cukup sebab kita dah tengok masa dah semakin lewat, takut nanti tidur lewat sangat kan? Apa kata kalau saya buka persoalan hanya 2 orang sahaja, masih boleh kan? Boleh tak kalau ada buka soalan, tolong itu jawab Sifu kita, speaker kita, Sofia macam mana? Boleh tak kita buka soalan hanya 2 orang sahaja? Hanya 2 orang sahaja yang nak bertanya, sila tanya kepada yang ni kan. Tadi yang kita kata itu bongkar rahsia kan. I baru saja teringat bongkar rahsia. Ya yang ni. Ada pertanyaan?
tolong apa tulis di kolom komen. I pun rasa itu soalan I pun hampir jawab habis dah kan. Itulah. Okay. Saya rasa tak perlu kot kan. Ya. Tapi I percaya ada ramai orang baru ke kat sini. Okay, so kalau ada orang yang baru, so Lisa cuba jelaskan ini VIP pack macam mana nak startkan ini kan. Okay, VIP pack. Okay, pilihan yang pertama, okay, kita kena dengan pendaftaran RM90 sahaja. Sebab RM90 tu bukan kita akan bazirkan duit dengan RM90. Okay, sebab kita masih dapatkan balik duit RM90 tadi selepas kita join member RM90 tu. Okey, macam mana nak dapatkan? Bulan pertama bila kita belanja bila kita belanja lebih daripada 100 akan dapat voucher RM50 daripada Forever Living. Dapat voucher 50. So bulan yang kedua akan dapat pulangan balik voucher RM20 dan pembelian yang ketiga akan dapat RM20 lagi. So ada tak jumlah tu RM90? Balai kan. Kira kita free lah kan. Dah dapat member di Forever Living. So apa yang keuntungan manfaat bila kita join member Forever Living? Okay. Yang pertama, kita dapat keuntungan 15% hingga 48%. Tapi ini sudah boleh dengar you cakap. Ini jadi VIP ada dua pilihan kan? Jadi ya okay. Jadi VIP ada dua pilihan. Pilihan yang pertama mulai 1 April. Yang ini ke? Yang kita itu. Yang ni jadi VIP ada dua pilihan. Last call untuk bulan Mac saja tahu. Sebab mulai bulan April hanya 5% saja diskaun. Sekarang masih ada 15% diskaun. Ada dua pilihan. Sama ada you nak memilih ini aloe vera gel 19 botol untuk jadikan VIP ataupun macam Liza kan. You ada minum aloe berry nectar juga betul tak? So pilihan kedua aloe vera gel 8 botol, aloe berry nectar 8 botol dan vitamin C 4 botol. So bukan you saja jalankan aloe 8 tahu. You pun boleh recommendkan kawan lagi untuk jalankan aloe 8. So yang pertama kali kan join member kan, bila join member ada 15%. Hanya bulan 3 saja sebab bulan 4 kalau siapa nak jadi VIP kan cepat-cepat jadikan VIP bulan ini lepas jadi VIP you boleh dapatkan 30% diskaun untuk avocado soap ke, hand soap ke, Sonia cleanser ke, aloe vera jelly ke. Ini semua harga jualan ni, harga jualan. You sendiri boleh tolak 30%. Banyak kan persenan dekat Forever. Ya. So cepat-cepat untuk contact you punya introducer, siapa yang hantarkan link ini kepada anda, cepat hubungi dia untuk jadikan VIP. Ya, untuk jadikan VIP. Bulan 4. Yes. Kalau bulan 4 kan dia sudah jadi 5% saja. Okay. So ada apa soalan lagi? Saya rasa semua Liza you tadi ada catat nota, semua pun sudah jawab kan? Sudah jawab, saya ingat sudah jawab semua. Ada seorang lagi tanya, kalau kita guna set Sonia dan serum, kena pakai serum dulu ke? Ya betul, pakai serum dulu. Okay. Serum sebab dia serapan dia molekul lebih kecil, dia akan serap dengan cepat, so kena pakai serum dulu. Okay, baru pakai illuminating gel.
Okay, siapa-siapa yang belum tengok itu tips kekal cantik kan? Anda boleh tengok bila anda senang, ada masa. Okay. So you boleh subscribe YouTube Datuk Desmond Kong ataupun Alex and Koi. Saya pun ada YouTube kan. Ya, kalau you nak tengok tentang kecantikan punya atau business punya, you boleh subscribe YouTube kita. Okay. Okay, saya ingat sampai sini saja kan? Ya. Okay. Okey, sebelum kita tangguhkan perjumpaan online kita malam ini, saya meminta anda semua agar membuka kamera sekejap untuk kita ambil gambar. Kita ambil gambar, jangan lupa